ulang kaji sahaja untuk tajuk penghantaran impuls merentasi sinaps. Okey, so dekat sini kita akan bincangkan, mula-mula dulu kita nak bincangkan apakah isi sinaps. Okey, tajuk ni sebenarnya tak susah. Awak kena faham dia punya struktur, letak tu kat mana. Apa nama struktur-struktur tu. So, pertama saya lukis macam ni. Now, ini adalah gambar raja lidi untuk neuron. So, awak tengok, kalaulah badan sel tu ada di tengah, badan sel ada di tengah, ini adalah neuron deria ataupun neuron eferen. Okey, dalam konteks neuron eferen, kadang-kadang ada certain buku rujukan guna neuron deria. Awak tengok badan sel je. Kalau badan sel tu ada di hujung, kita panggil ni adalah sebagai neuron eferen, which is neuron motor. So yang paling glamour sebenarnya neuron ni ada dua, neuron deria dan juga neuron motor. Tapi sebenarnya kita ada 3 jenis neuron. Kalau awak tengok sini 3 jenis neuron ni, yang ini adalah interneuron atau neuron perantara. Okay, now saya buat ulang kaji lagi sekali. Ini impuls tu lalu mana? Of course impuls akan lalu dulu neuron eferen kan, eferen. So hari tu kita dah belajar apakah itu dendrit, apakah itu akson. Macam mana awak nak senang ingat? Impuls sebelum sampai ke badan sel, bahagian ni kita panggil dia sebagai dendrit. Lepas badan sel, ini kita panggil dia sebagai akson. Kalau interneuron, dia punya akson dengan dia punya dia punya dendrit dengan dia punya akson lebih kurang sama. Okey. Kalau neuron eferen, awak nampak kat sini dendritnya pendek. Ini adalah ini adalah akson. Dendrit lah. Dendrit. Apalah. Ini adalah dendrit. Yang ini adalah kita panggil dia sebagai akson. Dulu. Dendrit dulu baru akson. So awak tengok macam ni. Tuhan jadikan neuron kita, dia tak melekat antara satu sama lain tau. So antara neuron tu ada ruang kecil ni yang kita panggil dia sebagai sinaps. Apakah itu sinaps? Sinaps ni sebenarnya adalah ruang antara terminal akson dengan dendrit. Okey, now tadi saya cakap sini akson kan. Akson paling hujung sekali ni, hujung kita panggil dia sebagai terminal. Hujung. So terminal ni sebenarnya merujuk kepada hujung akson. Yang ini kita panggil dia sebagai dendrit. So ruang kecil antara terminal akson dan dendrit kita kenali sebagai sinaps. So kita besarkan sinaps. So sinaps ni macam ni lah bentuknya. Okey. So dekat sini cerita dia. Awak bayangkan impuls tu, ni tak ada E. Ni kan maklumat akan dihantar dalam bentuk impuls kan. Impuls ni adalah dalam bentuk elektrik. So kita nak bayangkan maklumat mula dihantar sangat laju. Okay, sangat laju. Sampai sini laju sangat. Tapi bila dia sampai dekat terminal akson, awak nampak sini impuls tiba di terminal akson, impuls ni akan merangsang vesicle sinaps. So yang kecil-kecil ni, ini kita panggil dia sebagai vesicle sinaps. Okey, bila lah vesicle sinaps ni dirangsang oleh impuls, vesicle sinaps ni akan menghasilkan neurotransmitter. Neurotransmitter tu apa? Dalam vesicle sinaps ada neurotransmitter. Okey, so contoh neurotransmitter adalah asetilkolina. So kita nak bayangkan vesicle sinaps yang ada banyak neurotransmitter ni, nanti dia akan bergerak sampai dekat hujung ni. Okey, yang paling hujung ni, ini adalah membran tau. Dia ada nama khas. Membran paling hujung kat terminal akson yang ni, kita panggil dia sebagai membran membran prasinaps. Sebelum sampai sinaps Okey, so bila lah kita nak bayangkan, bila lah vesicle sinaps yang mengandungi neurotransmitter ni sampai dekat membran prasinaps, ada neurotransmitter diresap keluar. Nampak? Diresap keluar. So bila diresap keluar, dia akan pergi ke mana? Dia akan diterima oleh reseptor. Dekat mana? Nama membran tepi ni pula post. Dah lepas ni namanya post. So membran post sinaps. So ayatnya kalau awak nampak kat sini, kita tengok ayat kat sini vesicle sinaps yang mengandungi neurotransmitter akan bergerak sampai ke hujung. Okey, hujung akson. Okey, yang hujung set akson tu, nama membran tu adalah membran post sinaps. Macam mana boleh bergerak? Bergerak ni disebabkan oleh
kondria. So vesikel sinaps ni boleh bergerak disebabkan proses ni berlaku disebabkan oleh mitokondria. Bila dia dah sampai dekat membran prasinaps ni, neurotransmitter akan meresap keluar merentasi sinaps. So siapa yang terima neurotransmitter ni? Yang terima adalah reseptor dekat dendrit ataupun nak cakap reseptor dekat membran postsinaps. Bila neurotransmitter bergabung dengan reseptor dekat membran postsinaps ataupun dendrit, bila je dia bergabung, terus laju. Dia akan jadi impuls balik. Sini akan jadi impuls semula. Okey. So, dekat sini kesimpulan dia, penghantaran maklumat, sebenarnya penghantaran maklumat dalam sistem saraf ada dua jenis. Okey, pertama adalah melibatkan elektrik, kedua dalam bentuk kimia. So, disebabkan ini, impuls tu boleh dihantar dalam satu hala. So, itu sahaja untuk tajuk penghantaran impuls merentasi membran sinaps. Again, penghantaran impuls merentasi membran sinaps melibatkan dua jenis bentuk maklumat. Pertama dalam bentuk elektrik, impuls elektrik. Kedua dalam bentuk kimia yang melibatkan neurotransmitter yang terletak dalam vesikel sinaps. Alright. Okay. Now, itu sahaja. Kita masuk next topic. Next topic ni senang sikit. Now, next topic ni adalah tindakan. Action. So, tindakan, apa-apa tindakan. Okey, dia ada rangsangan. Setiap rangsangan akan menghasilkan gerak balas. Okey, kalau apa-apa tindakan, ini adalah tindakan yang melibatkan sistem saraf tau. Okey, ini adalah tindakan melibatkan sistem saraf. Sistem saraf. So, tindakan yang melibatkan sistem saraf ni ada dua jenis. Satu adalah tindakan terkawal. Kedua adalah tindakan luar kawal. Kalau luar kawal tanpa sedar, kita tak boleh kontrol. So, kalau memula terkawal ni senanglah. Terkawal ni sebenarnya dikawal oleh cerebrum. Mana letak cerebrum? Yang kat depan ni, yang ada hemisfera kanan dan kiri tu. So, terkawal contoh macam sekarang. Mendengar, bercakap. So, itu adalah terkawal. So, biasanya terkawal dia melibatkan apa dia punya efektor adalah otot rangka. Apakah itu otot rangka? Semua otot yang ada dekat awak punya tulang-tulang tu kita panggil dia sebagai otot rangka. Which is contoh otot rangka paling famous adalah bicep dan tricep. Ingat tak? Otot rangka kita satu sifat ni dia adalah antagonis. Dia berlawanan. Kalau satu otot tu mengecut, satu otot tu lagi akan mengendur. So, jalan cerita dia apa-apa tindakan sama tau. So, nak bayangkan rangsangan. Rangsangan akan diterima oleh reseptor. Bila reseptor terima rangsangan, reseptor buat apa? Reseptor akan cetuskan impuls. Impuls nak bayangkan dalam bentuk elektrik. So, bila bentuk elektrik, dia perlukan konduktor. Dia perlukan ada sel yang bawa. So, dalam kes ni, yang bawa impuls tu adalah neuron efferent. So, neuron efferent ni letaknya dekat dengan reseptor. So, neuron efferent ni akan sampaikan maklumat pergi ke interneuron. Katakanlah ini adalah interneuron. Kemudian akan sampaikan impuls maklumat pergi ke efektor. So, saya buat ayat cantik sikit. Rangsangan akan diterima oleh reseptor. Reseptor akan cetuskan impuls dan impuls itu akan dibawa oleh neuron efferent ke mana? Ke cerebrum. Di cerebrum ada banyak neuron, interneuron. So, impuls daripada katakanlah cerebrum akan dibawa pergi ke efektor. Siapa yang bawa impuls pergi ke efektor? Dalam kes kita ni, ini adalah neuron efferent. Bila bila impuls sampai ke efektor paling glamour tadi kita kata adalah otot rangka. So, gerak balas akan berlaku. Okay, so ini terkawal. So, terkawal ingat, kita sedar dia melibatkan otak bahagian mana? Cerebrum. Kalau tindakan luar kawal tanpa sedar, tindakan luar kawal ni ada dua jenis tau. Satu, dikawal oleh saraf tunjang. Kedua, dikawal oleh medulla oblongata. Kalau dikawal oleh medulla oblongata, contohnya adalah peristalsis dan denyutan jantung. So, dalam yang ini yang melibatkan medulla oblongata, efektor dia adalah otot licin,
salur darah dan otot kardiak. Nah, biasanya denyutan jantung ni, ini dia boleh cepat, boleh lambat. Maksudnya kalau jantung kita laju, dia takkan laju forever, dia akan slow balik. So kalaulah yang tanpa sedar yang melibatkan medula oblongata, ada sejenis tindakan tu boleh kita lajukan, boleh kita perlahankan. Alright. Tapi kita tengok yang ini kan. Kalau saraf tunjang, saraf tunjang sebenarnya dia melibatkan dia mengawal tindakan apa? Dia mengawal tindakan refleks. Apakah beza refleks dengan yang ini? Refleks dengan denyutan jantung. Refleks ni laju, tak ada refleks yang slow. Pap. Nah, kalau orang kena cubit tiba-tiba orang tu tersepak awak, dia adalah laju. So tindakan refleks adalah tindakan automatik yang sangat pantas. Apakah fungsi dia? Untuk melindungi badan daripada cedera yang serius. Contohnya ada benda panas kan, awak pegang baru sikit je, belum sempat melecuk, awak dah tarik tangan. So ia berlaku sangat pantas. So tindakan refleks ada 2 jenis. Satu, melibatkan 3 jenis neuron. Kedua, melibatkan 2 jenis neuron. So apakah tindakan? Apakah tindakan yang melibatkan 2 jenis neuron? So ini adalah sentakan lutut. Ni kalau doktor tiba-tiba nak ketuk kepala lutut awak, patella awak, okey. So dia ada action. Itu melibatkan 2 neuron sahaja. Kalaulah yang refleks yang melibatkan 3 neuron, which is contoh tindakan adalah terpegang objek panas ataupun tercucuk pin. Yang ini kita akan terang later dalam kelas, tapi saya bagi awak sikit idea. So awak nampak dekat sini, kalaulah dia melibatkan tiga jenis neuron, dia akan melibatkan neuron eferen. Ni adalah neuron eferen. Ini adalah interneuron. Ini adalah neuron eferen. Kalau awak nampak kat sini, rangsangan, contohnya rangsangan adalah pin. Akan diterima oleh reseptor sakit. So reseptor sakit akan mencetuskan impas. So impas akan dibawa oleh neuron eferen. Kemudian impas yang dibawa oleh neuron eferen ni akan dihantar ke saraf tunjang. Benda ni berlaku macam serentak tau. So daripada saraf tunjang, impuls ni akan dibawa oleh neuron eferen ke efektor untuk bagi tindak balas, which is tindak balas ni kita tarik daripada benda yang tajam. Tapi pada masa sama, ada impuls tu akan dihantar ke otak. Kenapa? Kita nak simpan memory, benda tu tajam. So next time jangan pegang lagi. Okay. Kalau katakanlah dia melibatkan 2 jenis neuron, ARCA ni adalah laluan. Okay, ARCA. Ni yang saya cerita ni, ini ARCA, laluan impuls ni. Okay. Dia melibatkan 2 jenis neuron. So dia hanya melibatkan neuron eferen. Neuron eferen. Satu lagi adalah neuron eferen. So boleh tengok daripada sini. Ini sebenarnya semuanya saya ambil daripada buku teks. So ini awak boleh baca daripada nota. Saya bagi awak idea je. This one have to read. Okay. Ini daripada buku teks. Ini adalah yang melibatkan 3 jenis neuron benda panas. Okay. 3 jenis. Okay. So ini adalah neuron eferen 1, 2, 3. Alright, so ini adalah sentakan lutut. Kalau sentakan lutut hanya melibatkan 2 jenis neuron sahaja, eferen dan juga eferen. Akhir sekali dalam tajuk sistem saraf. Okay, penyakit-penyakit yang melibatkan sistem saraf. So penyakit-penyakit yang melibatkan sistem saraf sebenarnya ada banyak. Okay, tapi untuk level awak kita discuss 6. Actually ni saya ada ambil daripada tingkatan 4, silibus baru. So yang ini adalah paling famous, Parkinson. Parkinson yang menyebabkan pergerakan menggeletar. Okay. Now macam mana boleh jadi menggeletar, kita tak tahu macam mana boleh jadi. Tapi yang kita tahu disebabkan oleh apa? Disebabkan kekurangan neurotransmitter. Neurotransmitter jenis apa? Dopamine. Boleh tak orang Parkinson ni baik seperti sedia kala? Tak boleh, susah. Sampai sekarang kita belum ada ubat. Cuma kita ada ubat untuk mengurangkan Parkinson tu menjadi lebih teruk. Okay, now selain Parkinson, kat sini kita ada penyakit lain, namanya adalah Alzheimer. So Alzheimer ni adalah disebabkan penyusutan tisu otak dan juga kekurangan neurotransmitter jenis apa?
kekurangan neurotransmitter jenis asetilkolina. Ingat kalau Alzheimer, asetilkolina. Kalau Parkinson disebabkan neurotransmitter jenis dopamin. Okey, kalau Alzheimer ni dia boleh menyebabkan apa? Dia mengganggu dekat bahagian otak tau. Sebab tisu otak tu menyusut. So, boleh menyebabkan hilang ingatan dan bercelaru. Okey, now penyakit lain. Okey, penyakit lain. Ini kita kat Malaysia kita dah tak ada tau. Sebabnya kita dah ada vaksin untuk mengelakkan daripada serangan virus polio. Ini katakanlah negara-negara yang tak ada suntikan. Okey, so virus polio ni buat apa? Dia akan serang sistem saraf. So, bila dia serang sistem saraf, dia boleh menyebabkan kanak-kanak tu akan jadi lumpuh ataupun susah nak berjalan. Itu nama penyakit adalah poliomyelitis. Dia disebabkan oleh virus polio yang serang saraf kita. Now, penyakit yang keempat, ini sklerosis berganda. Sklerosis berganda adalah disebabkan ketidaknormalan dia pergi serang sistem keimunan. Ketidaknormalan sistem keimunan. So, maksudnya sistem keimunan kita pergi attack sistem saraf. Okey. Alright. So, dia menyerang salur myelin yang ada dekat otak dan juga saraf tunjang. So, bila salur myelin ni sebenarnya adalah salur yang melindungi akson. So, bila akson tu tak ada salur myelin, so impuls tu tak boleh bergerak satu hala tau. So, penghantaran impuls tu akan terganggu. Bila penghantaran impuls tu berganggu, dia akan menyebabkan pengidap yang menghidapi sklerosis berganda ni, multiple sclerosis ni, dia ada masalah dari segi dia punya ni, pergerakan, percakapan, dia akan jadi macam stutter. Dia akan jadi macam starter tu cakap, saya lupalah starter ni apa. Saya tak ingat. Okey, dia jadi starter. Okey. So, inilah menghalang penghantaran impuls. So, nombor 5. Okey, penyakit nombor 5 adalah ASL. Ini baru tau. Ini saya ambil daripada buku teks Form 4 baru tau, silibus baru. Amyotrophic lateral sclerosis. Ini disebabkan apa? Disebabkan kemerosotan kematian neuron motor yang mengawal pergerakan. So, susah nak bergerak. Nah, yang keenam, ini adalah cerebral palsy ataupun lumpuh otak. Ini disebabkan oleh apa? Kerosakan otak sebelum atau selepas kelahiran bayi. Maksudnya kerosakan tu dah berlaku masa dalam keadaan fetus, bayi tu dalam kandungan ibu dia, ataupun lepas lahir baru terjadi dia punya kerosakan otak dia tu, sel otak dia. Ataupun dia boleh berlaku tiba-tiba sel otak dia mengalami kerosakan masa umur 3 hingga 5 tahun. So, bila lah otak tu berlakunya kerosakan pada otak, dia akan menyebabkan kegagalan otak. So, bayangkan otak tu mengawal kita punya pergerakan. So, katakanlah bahagian otak tu yang mengawal otot, so menyebabkan nak bayangkan budak-budak kecil tu dia tak dapat berjalan dengan elok. Okey, disebabkan oleh kerosakan otak. So, penyakit-penyakit yang melibatkan sistem saraf ada banyak. Okey, yang kita belajar kat sini ada 6. So, ingat sistem saraf ni, penyakit yang melibatkan sistem saraf ni kita susah. Dia tak ada cure 100%, maksudnya boleh jadi baik, jadi normal balik. Tapi kita hanya ada ubat untuk mengurangkan sakit tu akan jadi lebih teruk. Okey. So, itu sahaja untuk tajuk sistem saraf. So, kita akan masuk tajuk baru lagi. Tajuk baru insyaAllah minggu depan. Sistem endokrin. So, itu sahaja. Terima kasih.